Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini menyatakan 3 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan jumlah keseluruhan jangkitan ialah 145 kes dengan kes yang sembuh seramai 139 orang. 462 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri pada masa ini, sementara 5,239 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Sementara itu, 112 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan baru-baru ini. Seterusnya, jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 ialah sebanyak 53,147 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Berikutan dengan satu artikel mengenai lelaki India ditahan ketika kutip derma yang dimuat naik oleh Brunei.com 2.0 di dalam media sosial Facebook. Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan bahawa maklumat berkaitan artikel tersebut adalah tidak tepat. Artikel yang diambil daripada akhbar tempatan keluaran Sabtu dan Ahad 5 dan 6 September 2020 adalah berita yang telah berlaku pada 19 tahun yang lalu dan bukannya berlaku pada baru-baru ini seperti yang dilaporkan di Brunei.com 2.0. Oleh yang demikian, orang ramai dinasihatkan untuk tidak merasa cemas dengan berita tersebut. Kementerian Kesihatan juga ingin menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dan percaya akan maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet atau melalui media sosial tanpa memastikan kesahihannya. Orang ramai juga diperingatkan untuk lebih bertanggungjawab dan tidak turut menyebarluaskan sebarang perkara yang tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000. Untuk maklumat lanjut, orang awam boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan di talian 148 atau menghubungi talian Darussalam 123. Pemberian insentif kecemerlangan sukan IKS sebagai penghargaan kepada para atlet yang mencapai kecemerlangan di peringkat serantau dan antarabangsa. Tahun ini 4 pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam kejohanan sekolah-sekolah ASEAN kali ke-11 di Semarang, Indonesia bagi tahun 2019 menerima insentif tersebut. Majlis yang berlangsung petang tadi di Kementerian Pendidikan itu dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negara Brunei Darussalam, Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Penyampaian disempurnakan oleh Datin Sri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Penerima-penerima tersebut ialah Awang Muhammad Mahathir alias Danesh Nakiuddin bin Mahmud dari Sekolah Sukan yang mendapat 1 pingat perak bagi acara silat kategori seni tunggal putera. Awang Daniel Rivera, anak layang dari Sekolah St. Angela yang mara ke peringkat akhir iaitu 8 terbaik dalam acara larian 100 dan 200 meter. Dayang Shana Mary Holmes dari Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS yang mara ke peringkat akhir dalam acara larian 800 meter dan Dayang Ashley Chai Zindro dari Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS yang turut mara ke peringkat akhir acara renang 200 meter kuat lentang. Keempat-empat atlet tersebut menerima sijil pengiktirafan dan wang tunai. Pemberian IKS merupakan galakan dan motivasi agar para atlet yang terdiri daripada pelajar untuk terus berusaha bagi meningkatkan prestasi masing-masing.
Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Dayang Wong YC, Pengetua Ahli Kimia Ubat di Kementerian Kesihatan, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Perkhidmatan Farmasi di Kementerian Kesihatan mulai 15 Ogos 2020. Kerja-kerja penyelidikan kualiti air dan sedimen flaks sedang dilaksanakan di perairan arah barat Pulau Muara Besar, perairan Pelabuhan Muara sehingga 31 Disember 2020. Ikuti butirannya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. 802 pelajar baru mengikuti pengajian di Politeknik Brunei bagi pengambilan ke-10 sesi Julai 2020. Sehubungan itu, Politeknik Brunei pagi tadi mengadakan Majlis Sahsia Jati Diri dan Motivasi sempena Majlis Orientasi Pelajar Baharu berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pemangku Pengarah Politeknik Brunei. Majlis diserikan dengan bacaan ikrar oleh para pelajar baharu. Dengan bertawakal kepada Allah. Juga diadakan 4 sesi taklimat daripada jabatan-jabatan yang berkaitan dengan urusan pelajar. Majlis antara lain bertujuan untuk memperkenalkan kepada pelajar baharu tentang infrastruktur dan sistem pengurusan dari segi pengajaran dan pembelajaran di institut berkenaan. Pihak berkuasa Pelabuhan dan Maritim Negara Brunei Darussalam mengingatkan para pelaut bahawa kerja-kerja penyelidikan kualiti air dan sedimen flaks sedang dilaksanakan di perairan arah barat Pulau Muara Besar, perairan Pelabuhan Muara sehingga 31 Disember 2020. Kerja-kerja tersebut dilaksanakan oleh syarikat DHI Water and Environment Sendirian Berhad. Ianya akan menyebabkan pembatasan kepada keselamatan pelayaran. Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah pengambilan contoh air dari perahu menggunakan Horizontal Water Sampler dan rakaman transect gumpalan flux menggunakan Acoustic Current Profiler ADCP yang dipasang di atas perahu. Kawasan penyelidikan akan ditanda dengan bendera dan setiap pelaut dikehendaki memperlahankan perahu mereka ketika menghampiri di kawasan terlibat. Semboyan bunyi hon akan dibunyikan jika mana-mana kapal menghampiri perahu penyelidik tersebut. Para pelaut, khususnya para nelayan tempatan, dikehendaki menjauhi zon aktiviti serta perkakasnya kira-kira 20 meter. Pemilik kapal, nakhoda kapal dan orang yang bertanggungjawab ke atas kapal hendaklah mematuhi notis tersebut. Kegagalan berbuat demikian jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Syarikat DHI Water and Environment Sendirian Berhad akan sentiasa memantau perjalanan operasi. Bagi memudahkan orang ramai membuat urusan pembayaran tanpa tunai, syarikat 3G Media telah memperkenalkan aplikasi pocket.com.bn. Aplikasi tersebut boleh memuatkan pelbagai kad bank dan pengguna hanya perlu mengimbas kod QR di kedai-kedai yang menyediakan aplikasi berkenaan. Aplikasi pocket.com.bn antara yang dimuatkan dalam Berita Ekonomi esok. Kini aplikasi tersebut mempunyai hampir 5,000 pengguna dan 51 buah syarikat telah mendaftar ke dalam aplikasi berkenaan. Tiada bayaran dikenakan untuk memuat turun aplikasi ini dan ia memberi manfaat kepada para pengguna dan peniaga. Juga dimuatkan dalam Berita Ekonomi minggu ini, pakej bersiar menaiki bot menyusuri keindahan Sungai Brunei ditawarkan oleh Hotel Al-Afiah. Perkhidmatan tersebut merupakan salah satu inisiatif bagi mempelbagaikan perkhidmatan yang berkaitan dengan industri pelancongan dan perhotelan di negara ini sekaligus meningkatkan industri pelancongan domestik. Ikuti paparannya dalam Berita Ekonomi esok 6 September melalui saluran RTB Perdana.
Jalan susur ke Lebuh Raya Muara Tutong di kawasan kilometer 107 hala daerah Tutong ditutup sementara bermula hari ini 5 September hingga 8 September 2020. Menurut kenyataan akhbar Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan hari ini, penutupan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan raya di kawasan berkenaan dapat dilaksanakan. Kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Ia akan dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja pembaikan selesai dilaksanakan. Para pengguna jalan raya bolehlah menggunakan jalan-jalan alternatif yang berdekatan untuk melalui ke kawasan yang terlibat. Sehubungan itu, jabatan berkenaan mengingatkan para pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan, orang ramai bolehlah menghubungi pihak jabatan berkenaan melalui talian Darussalam 123, live chat 8333-123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Pasukan polis Diraja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang lelaki pekerja asing yang dilaporkan lari dari majikan. Loreto Galarido Musong, warga negara Filipina berusia 49 tahun, memegang pasport bilangan P268556-2A dan sebarang maklumat mengenainya diminta menghubungi Balai Polis Pusat Bandar Seribu Kawan melalui talian 2242-334 atau talian Kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis berdekatan.